Baik saudara, seterusnya kita kembali ke Bumi Kenyalang bersama Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik Nurul, terima kasih. Projek ubah suai bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Lama di Petrajaya Kuching kepada Pusat Seni Persembahan dijangka siap pada 2026. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, apabila siap kelak, ia bakal menjadikan Sarawak mempunyai istana budaya sendiri sebagai venue utama penganjuran pelbagai program seni persembahan, antaranya opera, teater dan musikal. Beliau menyatakan demikian pada sidang media edisi keempat Festival Muzik dan Seni Antarabangsa Sarawak SIFMA 4 di Kuching pagi tadi. SIFMA 4 akan kembali menemui peminat seni dan muzik di Kuching pada 1 dan 2 Disember depan. Festival berkenaan akan berlangsung di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Petrajaya. Barisan artis solo dan berkumpulan dari beberapa negara akan membuat persembahan pada festival tersebut termasuk dari Thailand, India, Singapura dan Filipina selain artis tempatan. Tiada masalah untuk surat rasmi kerajaan negeri menggunakan bahasa rasmi iaitu bahasa Melayu selain penggunaan bahasa Inggeris. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, di Sarawak katanya boleh menggunakan bahasa Inggeris untuk urusan surat rasmi tetapi ia bukan bermakna kerajaan negeri tidak menggunakan bahasa Melayu. Beliau mengulas mengenai kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengarahkan surat rasmi kerajaan hendaklah diutuskan dalam bahasa Melayu selepas rakaman Randau Arito terbitan RTM Sarawak di Kuching hari ini. Kita juga boleh dalam negeri Sarawak membenarkan bahasa Inggeris digunakan. Dan ini tidak bermakna kita menidakkan bahasa Malaysia. Yang penting saya kira ikut sendiri. Kalau kita berurusan dengan kerajaan persekutuan, kita guna bahasa Malaysia. Jelasnya ia adalah selaras dengan laporan jawatan kuasa antara kerajaan dan Perjanjian Malaysia MA 63 iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu adalah bahasa rasmi Sarawak. Saudara, 7 hari menghampiri hari mengundi PRK Dun Jepak Bandar Bintulu mulai meriah dengan perang poster daripada parti-parti yang bertanding. Bermula dengan perlahan, momentum pilihan raya kecil Dun Jepak mula memasuki fasa akhir untuk memilih wakil rakyat. Baik, wartawan Syadikin Bahrin ada kupasannya. Tinjauan RTM di sekitar Bandar Bintulu pagi tadi mendapati bendera-bendera gabungan Parti Sarawak GPS meliputi hampir 70% di lensa kami. Bagaimanapun, terdapat juga bendera-bendera dan poster parti lawan termasuk Parti Aspirasi dan Parti Bumi Kenyalang PBK. Sungguh pun menjadi kelaziman hari ini kempen lebih berlega di media sosial bagi mendekati para pengundi. Perang visual ini juga penting bagi menghidupkan suasana PRK. Bukan pilihan raya lah namanya kalau tiada poster. Lebih hebat lagi dengan kehadiran bendera. Dalam seminggu lagi penduduk Jepak ada kerja, undi anda amat bermakna. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Syadikin Bahrin, RTM. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu telah menahan sebuah bot tunda dan sebuah tongkang pada jarak lebih kurang 5 batu nautika dari Tanjung Kidurong Bintulu semalam. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad dalam kenyataan berkata penahanan ke atas bot tunda itu dibuat ketika dalam rondaan rutin Maritim Malaysia. Di lokasi berkenaan dan mendapati ia dalam keadaan mencurigakan kerana tanda nama kapal di haluan dan di belakang kapal tidak sama. Hasil pemeriksaan lanjut, cat pada tanda nama kapal itu tertanggal dan ketika Aset Maritim Malaysia mengiringi bot tunda yang ditahan, sebuah tongkang juga telah dikesan melakukan kesalahan yang sama. Tambahnya, tanda nama kapal amat penting kerana ia merupakan pengenalan diri kepada vessel tersebut.
Hasil penggeledahan ke atas kedua-dua vessel tersebut, bot tunda mempunyai 8 kru termasuk nahoda berumur antara 19 hingga 48 tahun, 3 kru termasuk nahoda warga tempatan, 3 kru lagi warga Indonesia, seorang kru warga Myanmar dan seorang kru warga India. Manakala vessel kedua pula iaitu Tongkang terdapat seorang kru warga tempatan dan 2 kru warga Indonesia berumur antara 37 hingga 56 tahun mempunyai pengenalan diri yang sah serta permit kerja daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Namun kedua-dua vessel telah ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 kerana cuai mengekalkan tanda nama pada kapal dan tanda nama yang ada mengelirukan. Kesemua aset yang ditahan dibawa ke Jeti Pusat Tahanan Vessel Zon Maritim Bintulu untuk tindakan lanjut. Baik saudara, Kerajaan Sarawak berusaha memastikan semua maklumat berkaitan Palestin yang disampaikan kepada rakyat negeri ini sahih. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Majlis Islam Sarawak misalnya, yang menyampaikan maklumat sudah disahkan menerusi tazkirah di masjid dan surau serta melalui khutbah Jumaat. Memang pada hari ini kita menerima banyak maklumat yang sahih dan tidak sahih, terutama dari media sosial, dan kita harapkan agar kita di Sarawak, terutama yang juga kita di Malaysia, akan dapat membuat saringan kepada semua maklumat yang diterima ini dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin kita hanya menerima berita-berita yang sahih. Beliau berkata demikian selepas Majlis Munajat Rakyat Sarawak untuk Rakyat Palestin di Masjid Jamek Negeri Sarawak Kuching malam tadi. Hampir 3,000 umat Islam hadir ke majlis berkenaan dan majlis yang sama turut diadakan di semua masjid dan surau seluruh negeri bermula 6 petang semalam. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah disusuli bacaan Yasin dan tahlil, selawat serta tausiah khas oleh Timbalan Pengarah Jabatan Mufti Sarawak, Ustaz Wan Syaifuddin Wan Madihi. Majlis kemudian diteruskan dengan solat Isyak dan solat sunat hajat untuk rakyat Palestin. Sementara itu, Minggu Solidariti Palestin yang akan dilaksana di semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan bermula 29 Oktober hingga 3 November hanya melibatkan persekutuan sahaja dan tidak banyak melibatkan Sarawak. Jelas Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Sarawak juga tidak akan memandang negatif terhadap surat perkeliling dikeluarkan dan membiarkan isu tersebut dikendali pihak berkuasa. Everyone have different opinion about this issue, so I think we leave it to every individual opinion about what is it, whether they are in the institution level or in the individual level. Let they decide among themselves. We are very matured. As for us, I think in Sarawak we are very matured and we take things very positive about everything. We don't want to steer. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai bantahan beberapa organisasi di Sarawak terhadap pelaksanaan Minggu Solidariti Palestin tersebut. Beliau sebelum itu hadir di Majlis Munajat Rakyat Sarawak untuk Rakyat Palestin di Masjid Jamek Negeri Sarawak Kuching malam tadi. Terdahulu, KPM dalam satu kenyataan berkata Minggu Solidariti Palestin itu bagi mendidik murid mengenai nilai kemanusiaan yang merangkumi hak asasi manusia dan sifat ihsan termasuk keprihatinan terhadap penderitaan individu lain tanpa mengira bangsa, agama atau status sosial. As for us, I think in Sarawak we have. Polis Kuching mengingatkan orang ramai supaya tidak menerbangkan drone tanpa kelulusan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM sepanjang tempoh berlangsungnya perlumbaan perahu naga antarabangsa Sarawak yang bermula hari ini hingga Ahad 29 Oktober dan Regata Sarawak pada 3 hingga 5 November depan. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Ashman Bajah dalam kenyataan medianya berkata semua aktiviti pengendalian drone di Malaysia adalah tertakluk di bawah Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1969 kurungan Akta 3 Peraturan 8140-144 Peraturan Penerbangan Awam Malaysia MCAR 2016 dan Civil Aviation Directive CADIS.
Jelasnya, Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching bersiap sedia membantu melancarkan program berkenaan. Sebenarnya itu, seramai 281 pegawai kanan dan pegawai biasa termasuk unit drone dan pasukan marin akan digerakkan. Selain itu, agensi yang turut terlibat termasuk Angkatan Pertahanan Awam, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Nurul, silakan. Bu Mawin, terima kasih atas perincian dari Sarawak itu.